Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris melalui subjek Sejarah Pendidikan Islam akan berkongsikan kepada anda tentang ketokohan yang terhebat pada zaman Andalus Umayyah, iaitu tokoh Ibnu Hazm. Okey, melalui video ini kami akan kongsikan kepada anda sedikit sebanyak sejarah latar belakang Ibnu Hazm dari segi biodata, kelahiran dan juga pendidikan beliau, dan kami juga akan berkongsikan sedikit kisah-kisah yang menarik berkenaan dengan Ibnu Hazm dan juga sumbangan beliau terhadap masyarakat umat Islam zaman kini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada anda dan mengetahui betapa hebatnya ketokohan ini yang kita dapat jadikan contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama penuh saya Siti Fatimah binti Muhammad Hilmi. Nama saya Safiatul Huda binti Muhammad Syafi'i. Nurul Atika binti Zaizi. Dan hari ini saya akan berkongsikan kepada anda sejarah latar belakang Ibnu Hazm dari segi biodata, kelahiran dan juga pendidikan beliau. Ibnu Hazm ialah seorang ulama Andalus yang sangat terkemuka sejak dahulu hingga kini kerana hasil penulisannya masih lagi dirujuk dan digunakan pakai sehingga kini. Jadi nama Ibnu Hazm ni tidak asing lagi sejak zaman era kerajaan Al-Muluk Al-Tawil. Okey, nama penuh Ibnu Hazm ialah Al-Iman Al-Hafiz Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm. Beliau dilahirkan di Cordoba pada tahun 384 Hijrah bersamaan dengan 994 Masehi. Ayahnya seorang menteri yang memerintah zaman Andalus atas nama Khalifah Al-Umawi, iaitu Hisham Al-Mu'ayyad. Beliau dibesarkan oleh ayahnya di timur Cordoba pada tahun kerajaan zaman Andalus. Sejak ketika berusia 15 tahun, beliau pun telah berpindah mengikut keluarganya ke barat Cordoba, iaitu Balad Al-Muri. Ketika beliau menetap di sana, beliau dan keluarganya menetap di kampung yang bernama Mantala Syam, dan kemudian telah mencapai kedudukan yang sangat gemilang kerana ketika itu bapanya, iaitu Ahmad bin Sa'id, telah dilantik menjadi seorang wazir yang terkenal. Ibnu Hazm telah pulang ke Mantala Syam pada tahun-tahun terakhir, di mana tempat bermulanya sejarah keturunan beliau dan berakhirnya sejarah kehidupan beliau. Ibnu Hazm telah meninggal dunia pada malam Isnin, iaitu 1064 Masehi bersamaan dengan 28 Syaban 456 Hijrah ketika berusia 72 tahun, dan beliau juga telah meninggalkan 3 orang anak lelaki yang merupakan seorang yang terkenal dan juga seorang sejarawan yang terkenal, iaitu Abu Rafi Al-Fadli, Abu Usama Yaqub dan juga Abu Sulaiman Mus'ab. Baiklah, kita pergi kepada pendidikan Ibnu Hazm. Okey, pada peringkat awalnya, Ibnu Hazm ni telah dididik oleh pengasuh-pengasuh istana, dan mereka lah yang mengajarkan kepada Ibnu Hazm dari segi Al-Quran dan juga syair-syair Arab. Banyaklah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari oleh Ibnu Hazm pada peringkat usia yang sangat muda, dan antaranya ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu psikologi, bahasa Arab, ilmu etika mantik dan juga ilmu psikologi dan juga ilmu-ilmu lain. Okey, bidang yang paling diceburi oleh Ibnu Hazm ni adalah dalam bidang fiqh. Okey, Ibnu Hazm ni telah mempelajari mazhab Maliki pada awalnya kerana majoriti masyarakat Andalus dan juga Afrika Utara telah berpegang kepada mazhab Maliki. So, melalui pemahaman Ibnu Hazm melalui kitab-kitab lain juga telah mendorong beliau untuk mempelajari juga bidang fiqh dalam mazhab Syafi'i dan juga anak-anak murid Imam Al-Syafi'i. So, namun tidak kekal lama kerana beliau telah berpindah kepada mazhab Zahiri, dan akhirnya beliau ni lebih berpegang kepada mazhab Zahiri. So, kesungguhan beliau telah mendorong beliau berjumpa dengan ramai ulama dan guru-guru yang terkenal pada ketika itu, dan antaranya dalam bidang fiqh iaitu Abu
Malik dan juga guru-guru yang lain yang terkenal pada ketika zaman Andalus. So, Ibnu Hazm juga turut mempelajari ilmu sejarah daripada ayahnya sendiri iaitu Ahmad bin Sa'id yang banyak meriwayatkan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa pemerintahan kerajaan Al-Amriyah. So, akhir sekali beliau ni telah mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan yang sangat muda ketika itu dan telah menempatkan beliau ni sebagai seorang cendekiawan yang terulun pada ketika zaman Andalus dan sehinggalah zaman-zaman kini. Baik, seterusnya saya akan kongsikan kepada anda semua tentang satu kisah berkaitan dengan Ibnu Hazmi. Kata Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad, Ibnu Hazmi pernah datang ke satu masjid untuk sembahyang jenazah. Jadi apabila Ibnu Hazmi mendatangi masjid dan memasuki masjid, dia terus duduk dan datanglah seorang lelaki menegur Ibnu Hazmi. Katanya, bangunlah dan tunaikanlah solat sunat 2 rakaat, iaitu pada ketika itulah solat sunat tahiyatul masjid. Jadi Ibnu Hazmi terus bangun dan menunaikan solat sunat tersebut. Jadi setelah selesai sahaja sembahyang jenazah dan pengebumian jenazah, Ibnu Hazmi datang semula ke masjid dan tanpa duduk, Ibnu Hazmi terus menunaikan solat sunat 2 rakaat. Tetapi datang seorang lelaki menegurnya, katanya, duduklah kerana waktu itu bukanlah waktu untuk solat sunat dan ketika itu ialah waktu selepas asar. Jadi Ibnu Hazmi berasa sangat sedih, berasa sangat malu. Lalu Ibnu Hazmi pulang ke rumahnya dan berjumpa dengan gurunya. Dan Ibnu Hazmi menceritakan peristiwa yang berlaku di masjid kepada gurunya. Lalu Ibnu Hazmi meminta gurunya untuk membawa Ibnu Hazmi berjumpa dengan Al-Faqih Abi Abdillah bin Dahun. Jadi berjumpalah dengan Al-Faqih tersebut dan Al-Faqih Abi Abdillah bin Dahun menunjukkan satu kitab iaitu kitab Al-Muwatta' Malik kepada Ibnu Hazmi. Jadi maka bermulalah Ibnu Hazmi belajar dan menuntut ilmu dengan gurunya dan juga guru-guru yang lain. Dan hampir 3 tahun Ibnu Hazmi menuntut ilmu. Saya akan meneruskan berkaitan dengan sumbangan Ibnu Hazm pada zaman Umayyah di Andalus. Okey, Ibnu Hazm ni muncul pada kebangkitan Andalusia yang kedua. Andalusia ni dia bangkit sebanyak 2 kali. Yang pertama, dia bangkit sewaktu pemerintahan Tariq bin Ziyad sekitar tahun 100 sehingga hampir 400 tahun. Kemudian Andalusia mengalami kejatuhan kerana muslimin pada ketika itu berpecah hampir kepada 20 buah negara. Dan tokoh-tokoh yang datang membangkitkan kembali Andalusia ketika itu ialah antaranya Ibnu Hazm, Abdul Walid Al-Baji dan Ibnu Abdil Bar. Seterusnya kita akan masuk kepada penulisan dan karya-karya Ibnu Hazm yang termasyhur ketika itu. Baik, Imam Ibnu Hazm ni merupakan salah seorang ulama yang paling banyak menulis ketika itu. Imam Sa'id merupakan ulama yang terkenal ketika itu mengatakan bahawa beliau diberitahu oleh anaknya, anak kepada Ibnu Hazm, bahawa di sisinya terdapat kitab-kitab penulisan ayahnya sendiri sebanyak 400 jilid dan ia merangkumi hampir 80,000 helai kertas. Seterusnya ialah hasil karya-karya dan penulisan Ibnu Hazm yang termasyhur. Baik, yang pertama ialah Al-Muhalla bil Athar. Kitab ini merupakan syarah kepada kitab Mujalla. Al-Mujalla ni ialah penulisan beliau sendiri dan kitab ini juga merupakan kitab teragung dalam fiqh zahiri. Kitab Al-Muhalla bil Athar ni juga ialah antara kitab fiqh yang terkenal yang dihasilkan oleh ulama Islam pada ketika itu. Kitab yang juga telah mendapat pujian daripada Al-Imam Izzuddin bin Abdul As-Salam yang mengatakan bahawa aku tidak pernah menemui dalam kitab-kitab ilmu seperti Al-Muhalla iaitu daripada Ibnu Hazm dan Al-Mughni oleh Syekh Muwaffaquddin. Baik, yang kedua ialah kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Kitab ini menceritakan dan menjadi rujukan utama untuk ilmu usul fiqh. Dan kitab yang ketiga ialah kitab Tawqil Hamamah yang mana ia menunjukkan kehebatan Ibnu Hazm dalam ilmu psikologi, terutamanya bab cinta dan kasih sayang.
Okey, seterusnya Ibn Hazm ni juga dapat banyak pujian daripada ulama yang menunjukkan bahawa beliau ni merupakan ulama dan tokoh yang amat berpengaruh pada ketika itu. Baik, yang pertama ialah daripada Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahawa aku telah menemui dalam Asma Allah Al-Husna, iaitu satu kitab yang telah dikarang oleh Ibn Hazm yang menunjukkan kehebatan dari segi penghafalannya dan juga dari segi kepintaran mindanya. Pujian ulama yang kedua ialah Al-Imam Sa'id bin Ahmad mengatakan bahawa Ibn Hazm merupakan seorang penduduk Andalus yang paling banyak menghimpunkan ilmu-ilmu Islam dan juga pengetahuannya sangat luas. Di samping beliau mempunyai pengetahuan yang luas, beliau telah menguasai banyak ilmu, antaranya ialah ilmu lisan, ilmu sejarah, ilmu balaghah dan juga ilmu syair. Ulama yang ketiga ialah Abu Abdillah bin Al-Humaidi yang mengatakan bahawa Ibn Hazm merupakan seorang penghafaz hadis dan juga fiqh. Beliau juga mampu mengistinbat banyak hukum daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Apa yang kita boleh pelajari daripada sikap Ibn Hazm ni ialah kegigihan dan kecekalan beliau dalam apa juga yang beliau buat, terutamanya dalam menuntut ilmu. Tambahan, kita sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang penuntut ilmu perlulah sentiasa cekal dan sentiasa tabah dalam mencari keberkatan ilmu untuk kegunaan dan kebaikan diri kita sendiri, supaya kita boleh sebarkan ilmu kita ini dan juga pengetahuan kepada orang lain. Jadi antara pengajaran yang saya dapat ambil daripada kisah Ibn Hazm ialah janganlah kita berasa malu, jangan berasa segan walaupun kita sudah lanjut usia, untuk kita menuntut ilmu. Sebagaimana yang dikatakan dalam kisah Ibn Hazm ketika beliau menuntut ilmu, mula mempelajari ilmu fiqh ialah waktu ketika 26 tahun, usianya 26 tahun. Jadi kita, walaupun kita tidak tahu bagaimana untuk solat dengan betul, membaca Al-Quran dengan betul, jadi kita bolehlah mencari seorang ustaz ataupun ustazah ataupun orang-orang yang arif dalam ilmu agama untuk kita menuntut ilmu. Janganlah kita berasa malu, jangan berasa segan, kerana menuntut ilmu ini ialah menjadi satu kewajipan untuk umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saudara perkenalkan diri saudara? Nama, lepas tu belajar kat mana, dengan kau siapa? Silakan. Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Bahar Hazi bin Halim. Masih lagi menuntut di Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Kitab Pulau Pinang. Dan saya mengambil jurusan Diploma Tahfiz Elektif Qiraat. Saya Amir Hakimi bin Amran, boleh panggil Amir ataupun Hakim juga tak ada masalah. Saya baru menyambung pengajian di Universiti Sultan Azlan Shah. Ijazah saya muda dalam jurusan Konseling. Okey. Adakah saudara berdua mengenali seorang tokoh ulama yang bernama Ibn Hazm? Bolehlah kenal sikit-sikit. Macam saudari nak tahu tentang Ibn Hazm. Okey. Berdasarkan pengetahuan saudara berdua, siapakah Ibn Hazm ni? Ibn Hazm. Baik. Itu tu saya jawab dulu lah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan yang pertama ni, siapakah dia? Saya boleh beritahu nama penuh beliau ialah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin. Itu nama penuh dia. Tapi dia ni digelar Al-Andalus. Sebab apa? Sebab dia dilahirkan di kota Cordoba, di mana terletaknya di Spanyol. Itu sedikit sebanyak daripada pengenalan. Dan dia digelar Andalus tu disabitkan daripada tempat tadi tu, Cordoba tu. Okey, saudara, pengetahuan saudara tentang latar belakang Ibn Hazm. Okey. Saya nak tambah sikit lah apa yang saudara Bahar kata tadi. Sedia maklum bagi kita macam saya ni mahasiswa yang belajar tentang ilmu agama,
sering dinukilkan dan disebutkan tentang nama Ibn Hazmin. Kami para penuntut ni, kami mengenali beliau Ibn Hazmin ni adalah seorang tokoh sarjana dalam Islam. Bila sebut pasal Ibn Hazmin ni, beliau ni sangat pakar, sangat mahir, sangat faqih dalam bidang Islam, antaranya bidang fiqh, bidang hadis dan sebagainya. Apakah yang saudara tahu tentang beliau dari segi beliau punya sumbangan serta apa yang telah beliau usahakan untuk yang menjadikan beliau ni sebagai seorang tokoh ilmu? Okey, berbalik pada soalan Ibn Hazmin dan sumbangan beliau kepada masyarakat ataupun kepada dunia Islam lah. Jadi Ibn Hazmin bila saya sebut tadi, dia ni seorang tokoh Islam, seorang yang faqih di dalam bidang fiqh dan bidang hadis. Disebutkan di dalam penulisan ulama-ulama taqadimin yang terkedepan. Ibn Hazmin ni dia telah menukil sebanyak 40,000 kitab, malah lebih lagi. Dan dalam julat 40,000 kitab itu bukan 40,000, 40 kata-kata di dalam kitab. Maksudnya penulisan dalam kitab tu mencapai 40,000 kata-kata. Jadi kita boleh faham kat sini banyaklah kitab dia, sumbangan dia. Antara kitab yang beliau dah karang, antaranya Al-Muhalla, Syarah Al-Muhalla, iaitu kitab fiqh. Kalau dalam mazhab Syafi'i ni, kalau kitab fiqh tu dia akan bicara tentang kaedah-kaedah dalam Islam, cara nak ambil wudu ke, cara nak sembelih lembu ke, apa semua itu. Tapi Ibn Hazmin salah satu sumbangannya adalah kitab Al-Muhalla tu lah. Kitab tu, sebab apa saya petik kitab tu? Sebab kitab tu mendapat pujian daripada ulama kita sendiri, iaitu Imam Al-Ghazali, Al-Zahabi, yang mereka kata mereka menukilkan semula pandangan daripada kitab tu. Mereka kata kitab berdasarkan pembacaan mereka daripada kitab Al-Muhalla itu, mereka mendapat tahu bahawa Ibn Hazmin ni adalah orang yang sangat faqih dan cerdas dalam ilmu agama. Kalau kita nak bincang pasal sumbangan dia, banyak sangat kitab-kitab yang dia karang. Tapi cukuplah kita nukil balik kata-kata ulama. Imam Al-Ghazali misalnya, beliau kata Ibn Hazmin adalah orang yang cerdas dan orang yang sangat faqih dalam agama. Itu sumbangan dia. Dia memberikan kecerdasan agama kepada masyarakat sehingga menjadi reference dan rujukan, semua rujukan. Apa pengajaran yang saudara peroleh berdasarkan apa yang saudara tahu tentang beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Kalau kita nak ikutkan, kalau masa tu panjang, kita boleh cerita kisah hidup dia ni memang hebat. Sebab apa, dia ni kita kata seorang yang polymath. Polymath ni dia macam mahir dalam macam-macam bidang. Sebab tu dia yang kata tadi boleh menjadi sumber rujukan. Ya. Jadi saya rasa untuk menjadi seorang yang hebat ni bukan yang mudah, tapi kena ada usaha yang sangat-sangat tinggi untuk kita mencapai satu titik kejayaan yang mana kita sendiri yang target benda tu. Macam Amir sendiri macam mana? Jadi pengajaran untuk kita sebagai seorang student, sebagai seorang pelajar terutama, kita ambil semangat dia tu, semangat nak belajar. Jadi bila kita sembang pasal ilmu hadis, ilmu fiqh, kaedah pembelajaran tu adalah dia mengumpul data, mengumpul maklumat, jumpa untuk guru. Dia apa salahnya kita mahasiswa ataupun yang gelar student, kita ambil semangat belajar tu. Tak kisahlah kalau kita tengok balik ke belakang, ada juga pendapat-pendapat dan ijtihad beliau yang dikritik oleh ulama yang lain. Tapi kita ambil sebagai satu skop lapang dada. Sebab ulama kita tak pandang benda tu. Kita ambil skop positif daripada Ibn Hazmin Al-Andalusi. Ambil semangat belajar beliau tu sampai beliau boleh digelar seperti polymath. Beliau boleh digelar polymath tu, orang yang serba boleh. Kita student ni, pandangan saya lah, ibrah yang kita boleh ambil adalah semangat menuntut ilmu untuk dapat keturunan ilmu tu, insya-Allah. Nama saya Nuril Najah binti Ahmad, belajar di UUM, course Teaching Primary Education. Sepanjang pembelajaran Nuril di Open University, adakah Nuril mengetahui tentang seorang tokoh ilmu yang berasal dari Andalus yang bernama Ibn Hazm?
saya kurang tahu, tapi saya ada buat sedikit research tentang Ibnu Hazm ni, mengenai ketokohan beliau dalam pelbagai bidang lah. Menurut pengetahuan saudari tentang Ibnu Hazm ni, apakah sumbangan yang telah diberikan oleh Ibnu Hazm ni sehingga menjadikan dia seorang tokoh ilmu? Sumbangan beliau terhadap ilmu adalah antara yang kita tahu tokoh-tokoh ni terkenal dengan kitab-kitaan, berbagai kitab. Antara dia Ibnu Hazm ni menulis kitab sebanyak 400 jilid bersamaan dengan 80,000 helaian kertas lah kalau tak silap. Dan antara kitab yang terkenal adalah Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, iaitu menunjukkan kitab itu menerangkan tentang menjadi rujukan utama sebagai ilmu usul fiqh. Dan lagi satu Al-Muhalla serta Marati Ijma' dan banyak lagi lah. Itu antara yang terkenal lah, Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Dia banyak buku tentang perundangan dan lebih 10 buku tentang perubatan. Itulah. Apakah ibrah atau pengajaran yang saudari peroleh berdasarkan kisah-kisah ketokohan yang disumbangkan oleh Ibnu Hazm ni? Okey, pengajaran ataupun ibrah ada dua, satu yang baik, satu yang buruk. Yang baiknya kita dapati roh mereka ini seperti dirasuk untuk menuntut ilmu tu. Roh untuk dapat sesuatu ilmu tu sangat kuat kan. Sebab tu boleh jadi kata apa, ahli falsafah, ahli teologi, ahli macam-macam lah kan. Jadi yang buruknya ialah Ibnu Hazm ni, lidah dia ni tajam dalam mengkritik orang lain punya pandangan kan. Jadi benda tu kena elak lah, sebab disebabkan dia punya lidah yang tajam untuk kritik pandangan orang lain tu, dia telah diusir dari dia punya negara, serta buku-buku dia ada yang kena bakar. Orang macam tak suka lah kan. Jadi kita kena hormat lah orang punya pandangan, kita kena terima. Islam ni dia menerima